الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih lagi pada bab kelebihan menangis kerana takutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insya-Allah kita akan membacakan hadis yang ketiga daripada bab ini. Qala Maulana al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah حتى يعود اللبن في الضرع ولا يرجع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kata Maulana al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke neraka. Siapa dia? Seorang lelaki. Lelaki ni maknanya mana-mana manusia lah, lelaki dan perempuan, menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah kembalinya susu ke dalam payudara, dan tidak akan berhimpun sama sekali debu-debu di jalan Allah dan asap api neraka. Riwayat At-Tirmizi. Dan kata Tirmizi, hadis hasan sahih. Baik, ini hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menerangkan tentang kelebihan orang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kita ni perlulah kita di dalam bab ini menghadirkan rasa takut, menghadirkan rasa risau terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi ni daripada berbagai ujian. Kita rasa takut, kita tak mampu nak menghadapi ujian tadi kerana kita maha lemah, kita maha teruk, maka kita menangis minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga perlu untuk kita hadirkan rasa penyesalan terhadap kecuaian kita dalam melakukan taat kita yang kita buat tadi, mayang subuh tadi, tak boleh nak khusyuk lah, aku buat hari ni siang ni ataupun siang kemarin buat salah orang tu, buat salah orang ni, sangka buruk dengan orang ni, sangka jahat dengan orang ni, menyesal, apalah aku buat dosa ni. Tak takut kepada azab Allah, tak takut ke kalau Allah Ta'ala tarik nikmat yang dia bagi kepada kita ni, tak takut ke
bahawa kita tak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Gitu. Jadi kita hadirkan perkara-perkara tersebut. Maka dia menjadi asbab untuk kita menangis. Menjadi asbab untuk kita merasa pilu dan sedih kerana keadaan kita dan kerana kita betul-betul ikhlas mengharap bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh fahami ibu ayah nak? Maka tangisan tersebut tu, kata Nabi SAW, orang yang macam ni kelebihan dia besar. Orang yang macam ni kelebihan dia besar, ibu-ibu. Apa kelebihan dia, kata Nabi SAW? Takkan sama sekali masuk kepada neraka orang yang macam ni. Nangis takut pada Allah Ta'ala. Nangis kerana menyesal atas perbuatan dia. Takut pada api neraka. Boleh? Kata Nabi, sehingga kembali susu ke dalam payudara si ibu. Ibu-ibu, bolehkah susu kembali balik? Susu yang dah keluar bila nyusu si anak tu, boleh masuk balik ke? Ibu? Boleh masuk balik? Mana boleh? Boleh faham? Boleh, Ustaz. Tak boleh. Mana? Ibu kata mustahil, kata gitu. Faham ibu? Mustahil. Maksud dia apa, kata Nabi? Mustahil orang yang memang nangis takut ke Allah Ta'ala masuk neraka. Memang mustahil. Tu nak kata kelebihan orang yang apa? Takut, tangis tangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Dan mustahil juga, kata Nabi SAW, debu-debu orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, tentera-tentera kita fisabilillah, debu-debu yang kena mereka tu mustahil akan berhimpun dengan asap api. Ni asap, ibu-ibu, asap. Bukan apa? Bukan api. Asap maksudnya apa? Orang yang terlibat di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka. Sampai asap pun takkan sekali menyentuh mereka. Tu dia sampai ke tahap tu. Takkan menyentuh mereka. Itu dia punya kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga Allah Ta'ala matikan kita di kalangan orang yang apa kita sebut tadi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat untuk kita ni lembut hati, untuk kita hadirkan rasa penyesalan, untuk Allah Ta'ala titipkan sifat rasa takut dan harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menangis. Kita akan sentiasa memperingat diri kita tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pindah kepada hadis yang keempat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat 'ainah, muttafaqun alaih. Ini hadis yang masyhur kita dengar sebelum ni. Daripadanya itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, di bawah naungan Arash. Ini semua kita dah baca sebelum ni. Apa dia? 7 golongan. Jadi kena cuba untuk jadi 7 golongan ini, insya-Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kalau kita masyhur, yang kita faham adalah pemimpin negara lah, itu masyhur dia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok umum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sebut apa? Apa dia? Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian ni pemimpin. Dan semua kalian bertanggungjawab kepada pimpinan kalian. Maknanya rakyat-rakyat kalian. Maksud dia apa?
Kalau kita berlaku adil, kita ada tanggungjawab. Tak kira lah pimpinan apa, sebagai kita ni si ibu ayah, ataupun kita pimpinan persatuan, ataupun kita pimpinan negara, ataupun pimpinan negeri. Kalau kita berlaku adil, insya-Allah taala termasuk kita di dalam apa? Di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala tadi. Oi, berlaku adil ni susah. Betul ibu ayah kan? Nak raikan semua orang tu payah. Kita dengan anak-anak pun ibu ayah, betul tak? Mestilah salah seorang daripada anak-anak lebih, betul tak? Oh, payah. Kadang-kadang kita kan nak kata setengah anak-anak ni kan, dia baik, betul tak? Kan Cik Sah kan? Baik dengan kita. Jadi kita jadi sayang ke dia. Jadi kita kadang-kadang nak bagi lebih pada dia, betul tak? Macam Cik Sah kata, saya nak bagi wasiat semualah harta saya kepada Along. Tak, jangan gitu. Tak boleh. Kalau memang nak ikut sayang, memang kalau boleh nak bagi macam-macam. Pilihlah anak-anak lain terasa. Tapi adil ke begitu ibu-ibu? Adil ke? Tak adil. Tak boleh. Kita sayang tak boleh nak, memang kita tak boleh nak buat apa. Bab sayang memang itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Bab sayang memang itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab dalam pemberian, kalau tanpa ada sebab, tak boleh lebihkan antara satu sama lain. Boleh? Tanpa ada sebab tak boleh. Ustaz, kira mak ayah pemimpin juga ya? Iyalah, mimpin jugalah. Pemberian nak jaga tu jangan lebihkan antara satu sama lain. Gitu. Tapi kalau contoh ada sebab, saya sebut ada sebab. Contoh ni ada orang tanya saya, Ustaz, bukan saya tak mau bagi, tapi kakak-kakak semua dah kerja-kerja elok. Ni yang anak saya yang duduk dengan saya ni, dia pun tak berapa nak cerdik sangat, tapi dia banyak tolong saya. Dia tak ada kerja. Bolehkah saya bagi duit lebih sikit kat dia? Bolehkah? Itu boleh lah. Itu dia ada sebab. Ada sebab untuk kenapa dia ni, bukan semata-mata kerana sayang. Boleh faham? Gitu. Nak kata sayang, adik-beradik tu bermusyarat dengan adik-beradik, adik-beradik setuju. Betul. Kena buat syarat gitu. Tu baru apa? InsyaAllah harmoni. Sebab nanti tak maulah berlaku bila mula-mula kita ada, okey. Bila kita mati, bergaduh adik-beradik. Tak mau. Sebab kita bergaduh silaturahim adik-beradik. Gitu. Boleh faham ibu-ibu nak? Itu pemimpin ni kalau nak cakap seumum, semua pemimpin. Semua pemimpin. Walaupun zahir hadis Nabi ni kata pemimpin negara, pemimpin tertinggi lah. Gitu. Boleh faham ibu nak? Okay, yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Budak remaja yang dia itu membesar dalam ibadat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ni macam contoh budak tu, dia ada apa? Awal-awal lagi dah suka pergi masjid, suka amal ibadat, suka. Ini insya-Allah orang ni berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lelaki yang mana hatinya itu sentiasa bertaut dengan masjid. Nak pergi masjid. Sebelum ni dekat pula rumah dengan masjid ni, dengar azan kuat sangat. Itu teruk tu. Ini kalau kita dekat masjid, syukurlah boleh pergi masjid setiap waktu. Itu kelebihan yang besar. Tak mau rumah jauh daripada masjid. Ataupun satu waktu tak pergi masjid ni rasa tak kena. Boleh? Maka tu ada insya-Allah unsur-unsur terikat dengan masjid. Boleh? Moga Allah Ta'ala sentiasa hubungkan hati kita ni dengan masjid, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ni. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua lelaki ataupun dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berhimpun mereka kerana Allah dan berpisah mereka kerana Allah. Ini kita sebut sebelum ni kan, makna cinta kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Bila seseorang daripada kawan kita tu makin menambah ketaatan, kita cinta pada dia. Boleh? Bila kurang, maka kita tak cinta kepada dia. Maksudnya kurang cinta kita kepada dia. Maksud dia apa? Dia orang soleh, dia buat amal kebaikan dia semua.
makin bertambah cinta kita kepada dia. Bukan kerana harta tak. Kalau kita makin banyak harta baru kita sayang pada kau, tak betul. Makin apa? Soleh, makin kita kata apa? Makin baik, itu kita sayang. Itu baru kita panggil sayang kerana Allah. Boleh? Jadi bila dia buat jahat, kita benci apa? Benci kerana Allah. Maknanya apa benci kerana Allah? Kita tegur dia, tak boleh ni, marah ni, jangan tinggal semayang, saya kesian tengok awak ni tinggal semayang ni, gitu. Kalau kita benci, marah gitu, itu maknanya benci kerana Allah. Benci kerana Allah tu sebenarnya kita sayang dia lah tu. Sebab tu kita tak mau dia apa? Tinggalkan amal soleh. Boleh faham ibu ayah no? Jadi kalau orang ada sifat itu pun berada di bawah arash. Kemudian ada satu lagi, orang yang mana dipanggil oleh perempuan yang ada pangkat dan juga rupa paras, maka dia berkata, sungguhnya aku takut pada Allah Ta'ala. Tu dia. Ada orang perempuan yang kaya raya, panggil lelaki untuk berzina, tapi lelaki tu kata aku takut pada Allah Ta'ala. Padahal ni dia orang kaya, orang perempuan, lawa pula. Awak tak ikut awak nafsu, bila tak mau. Maka ini adalah satu apa dia? Pahala yang besar kepada orang yang sedemikian. Sebab payah fitnah wanita ni ibu no. Jangan mainlah. Jangan takut. Iman dia minta jauh sungguhlah kan. Ustaz-ustaz lah ni kena macam fitnah. Daripada buat scam. Bukan apa tu, ujian lah. Allah Ta'ala bagi tu. Allah Ta'ala ujian bagi tu. Saya cantik pula. Ya betul. Nak apa lagi? Tapi bukan untuk buat benda elok, benda buat jahat. Itulah. Kalau kita ni duk jenis gila duit, jenis tu memang habislah. Dah habislah. Yang rosak kita punya agama, rosak kita punya dunia dan akhir. Jadi kalau kita hadirkan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencegah perkara tadi, ini dia punya kelebihan dia besar di akhirat, akan berada di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi? Ya. Dapat surga ya. Ya. Susah. Nak lawan apa? Nak lawan hawa nafsu dunia, kan? Dunia dan macam-macam. Susah, bukan senang. Sama lah juga ni bukan lelaki saja. Ini bukan fitnah lelaki, perempuan bersama orang perempuan. Diajak untuk apa? Lelaki berpangkat, kaya, handsome, panggil perempuan untuk berzina. Wa'iyyazubillahi ta'ala. Kalau dia pun dia termakan. Tu pun bahaya juga. Tu. Kena jaga-jaga semua. Kalau kita betul-betul nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian siapa lagi? Lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang mana tidak diketahui sedekahnya itu oleh tangan apa? Kanan akan tangan kirinya. Maksudnya tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Tu dia. Maksud dia apa? Itu dipanggil bahasa kiasan kepada melampau-lampau bersembunyi sedekah dia tadi. Maknanya dia bukan nak untuk menunjuk-nunjuk. Dia bukan nak pujian orang. Bahkan dia memang semata-mata nak kepada siapa? Redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kalangan ulama-ulama dulu ni, dia ataupun ramailah di kalangan orang-orang kita lah ni, depa ni banyak yang saya jumpa lah. Ustaz ni tolong nak bagi sedekah ni kepada siapa-siapa yang memerlukan. Padahal boleh je dia pi tunjuk ke orang, kata dia pi rumah tafiz ni, pi rumah anak yatim ni, pi rumah sana, pi rumah sini, supaya orang tahu, oi Cik Timah tu Masya Allah nak kuat bersedekah nak gitu. Kan boleh je. Tapi dia punya tak mau orang tahu tu kan. Dia apa jumpa orang tu, tolong ustaz nak bagi-bagi pada orang perlu ni, bagi-bagi pada rumah yatim ni lah, buat tafiz ni lah, gitu. Supaya tak mau orang tahu kata dia tu gitu gini. Tu orang panggil insya-Allah Taala, orang yang ada niat menyembunyikan sedekah itu tadi, Allah Taala akan apa? Meletakkan dia di bawah arash. Tu dia.
Sebab memang tak ada apa bahagian dunia bagi dia di situ. Sebab apa? Selalunya sedekah ni dapat populariti lah. Oh, banyak menyumbang gitu gini. Tapi dia tak mau. Oh, tu dia. Tu sangat-sangat besar pahala dia. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala memang masyhurkan dia, nak buat macam mana kan? Macam Tan Sri Bukhari apa? Tan Sri apa? Bukhari. Syed Bukhari, Allah Ta'ala nak masyhurkan dia. Rupanya banyak lagi dia buat kerja-kerja amal tu. Subhanallah kan? Itulah. Itu Allah Ta'ala lah yang nak masyhurkan dia. Tu nak buat macam mana? Jadi contoh kepada orang. Baik. Kemudian yang terakhir adalah yang ni poin kita ni. Lelaki yang zikir pada Allah sedang dia itu bersendirian, maka mengalir kedua air matanya. Itu dia ni. Kita panggil kelebihan orang yang menangis kerana Allah Ta'ala, menangis kerana takutkan Allah Ta'ala, menangis kerana menyesal. Maka apa? Dia insya-Allah Ta'ala berada di arasy Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan golongan-golongan ni. Allah Ta'ala menaungkan kita di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakat sebut amin. Ibu-ibu jangan lupa. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali min al-buka. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi fi Syama'il bi isnadin sahih. Kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, katanya, aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda solat. Solat di sini bila dikatakan solat malam. Dikatakan solat apa? Solat malam. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Macam mana tu? Dia, aku mendengar dada baginda tu teresak-esak seakan-akan periuk yang sedang mendidih. Periuk yang sedang apa? Mendidih. Tu dia. Bunyi Nabi teresak-esak. Gitulah lebih kurang kan. Gitu tu bunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi teresak-esak nangis tu? Kerana menghayati Al-Quran. Kerana takut pada takut kepada apa? Gerunnya neraka yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang ingkar. Boleh? Kerana harap sungguhnya kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Tapi kita tak boleh nak bayanglah khusyuk Nabi tu macam mana. Kita bagi apa yang kita rasa je lah. Tapi pada Nabi Subhanallah itu menjangkaui apa yang dirasa oleh manusia biasa. Kerana apa? Tidak ada yang lebih rapat dengan Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh faham ibu-ibu ayah? Baik. Seterusnya hadis yang keenam, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a alaik lam yakunil ladzina kafaru qala wa sammani qala na'am fabaka Ubayyun muttafaqun alaih wa fi riwayatin faja'ala Ubayyun yabki. Allah. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni siapa dia ni? Salah seorang daripada orang yang mahir dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Salah seorang daripada qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, siapa mau baca Quran sebagaimana Quran itu diturunkan, maka ambillah Quran daripada dua, Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin maknanya apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tu dia. Nabi iktiraf baca Quran tu bukan level-level biasa. Ni apa dia kelebihan dia ni? Sungguhnya Allah Ta'ala, ni kata Nabi pada Ubay, sungguhnya Allah Ta'ala mengarahkan aku untuk aku bacakan kepada engkau lam yakunil ladzina kafaru. Maksudnya aku ajar engkau secara khusus ayat Quran ini. Maka kata Ubay,
Allah Ta'ala sebut nama aku kah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Oh, menterus menangis Ubay. Tu dia. Maksud dia apa? Allah Ta'ala ingat dia. Allah Ta'ala sayang dia. Allah Ta'ala ambil perhatian kepada dia. Tu dia. Kita ni, kita ada orang yang kita betul-betul kasihi. Dan orang yang kita kasihi tu, kita tak sangka apa sebelum ni. Bagi perhatian. Bagi perhatian kepada kita, sebut nama kita. Tu dia. Ibu-ibu bayanglah, kalau raja pun, Perdana Menteri pun sebut nama kita. Tun Mahathir sebut nama saya, nak. Tu dia, rasa bangga, rasa apa, tak tahu nak kata lah. Tapi Ubay di sini, dia menangis kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sangka melihat kepada diri dia yang lemah, hina dina ni, boleh menyebut nama dia. Itu kerana apa? Rahmat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi kita kata apa boleh untuk kita ni menangis kerana apa? Boleh jadi kerana gembira, boleh jadi kerana tak sangka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita nikmat, memberi kita inayah, kan? Tu. Banyak kali dah kalau kita perasan sebenarnya, kan, kita dalam keadaan susah, kan? Kita dalam keadaan susah, kita apa? Tak tahu siapa lah nak tolong saya ni. Mintalah doa ke Allah, kan? Ya Allah, tolonglah saya ni, kan? Yang sakit ke, ataupun tak sihat apa, ataupun duit tak ada ke. Memang waktu tu tak ada siapa lah, kan, nak tolong. Tak ada siapa tolong. Tiba-tiba ada orang bagi duit kat kita, rezeki. Waktu tu kita macam apa? Ataupun waktu periksa, kan, waktu periksa kita buat, waktu tu mungkin tak sihat, kita buat rasa macam buat cincin halal balai. Sebab waktu tu tak sihat, kita campur tak tahulah, mintalah doa pada Allah Ta'ala. Dia tiba-tiba dapat rizak paling tinggi. Tu dia. Apa waktu tu? Kita gembira sampai boleh tahap kita menangis tu. Sukanya kerana bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengarnya Allah Ta'ala pada apa? Pada permintaan kita. Betul tak Ibu Salkan? Betul tak? Betul. Betul tak? Jadi kita menangis. Saya nak sekali, Ustaz. Ya, ya, Cik Saya saya. nak sekali macam tu lah. Ya. Masa kecil budak-budak ni, saya nak duit dan sekali dapat. Allah. Betul kan? Kita tak sangka, kan. Rasa nak menolong, rasa tak tahu bisa macam-macam cara. Kan? Waktu tu pernah ni pengalaman saya sendirilah, kan. Waktu tu kiranya main kat Kuala Lumpur ni tak ada siapa lah, kan. Kita tak maulah susahkan kakak-kakak kita orang lelaki. Takkan nak ni, kan. Pi lah, tak apalah, pi negeri Melaka, pi Melaka, tok isteri meninggal, kan, waktu tu. Pi Melaka, on the way nak balik ni accident. Duit dalam bank tu tak ada apa, ada RM50 aja. Jadi sisa ada RM50 je. RM50 je. Ada tak ada duit ni, apalah macam mana. Kita kata nak batu pinjam duit kawan, Sat kata nanti bayar, nak bayar macam mana, tak tahu bila ni, kan. Tengok besoknya kita doa semua, kan. Besoknya terus USIM call. Ni apa ustaz ada kerja ke apa ni? Memang boleh jadi ni pengkaji di USIM ke tak? Tu dia, alhamdulillah. Tiba-tiba dapat kerja. Tak kenal siapa-siapa pun. Kata ni ada lah, kami dengar ada orang recommend ustaz, kata. Siapa recommend pun tak tahu. Siapa recommend pun tak tahu. Kita duduk kat Kuala Lumpur ni, siapa akan kenal kita pun. Adik-beradik pun kan buat hal masing-masing lah. Kan ada apa ni. Jadi siapa yang boleh kita kata tiba-tiba nak kita bekerja. Tak ada, bukan interview pun. Nak kita bekerja, terus main masuk. Terus. Subhanallah. Tu kita panggil kerja apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita faham, kita tahu bukan yang bagi rezeki itu usaha kita, tak. Memang semata-mata dia nak bagi itu.
Jadi kadang-kadang kita usaha macam-macam pun tak dapat juga, betul tak? Tak dapat juga. Itulah. Semata-mata dia lah yang memberi rezeki. Dia lah beri kasih kepada kita. Baik, habis di situ. Ustaz. Ya. Ustaz, Ya, Cik Zaini. bila kita menangis dalam sembahyang tu, Ya. kalau teresak-esak tu batal tak kita punya solat? Tak batal. Itu di luar daripada apa? Luar daripada kita punya kontrol lah. Yang batal tu kalau sengaja. Sengaja dan keluar huruf. Yang ni selalunya tangisan tak keluar bentuk huruf. Kan? Lepas tu yang kedua, dia bukan memang buat-buat, dia memang kita kadang-kadang memang bukan ni buat-buat, memang automatik benda tu. Bila tersedu kita hadir rasa macam keinsafan kan kadang-kadang bila kita sembahyang, bila kita apa gitu. Itu tak ada apa, tak batal solat insya-Allah. Nabi SAW ni kan dia sebut tu, aku jumpa Nabi duduk menangis ketika solat. Kalau batal mesti Nabi tak menangis, ni Nabi menangis. Tu dia. Jadi kita kata tak ada apa isu insya-Allah. Baik, sama ibu. Baik. Hadis yang ketujuh insya-Allah. Wa anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Ayman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkik أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. قد سبق في باب زيارة أهل الخير. Daripadanya, itu daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya, kata Abu Bakar pada Umar, setelah mana kewafatan Nabi SAW, jomlah kita ziarah Ummu Aiman. Ummu Aiman kan kita sebut dia adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi sejak Nabi kecil, daripada Nabi kecil tu Ummu Aiman tu. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, jom kita ziarah Ummu Aiman, jom. Seperti mana Rasulullah ziarah dia. Tu dia. Kan Rasulullah sukakan ziarah Ummu Aiman. Maka tak kala kami sampai kepadanya, Ummu Aiman menangis. Tu dia. Lepas tu kata mereka berdua, pasal apa engkau menangis? Tidakkah engkau tahu bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala bagi Rasulullah itu lebih baik? Maknanya Nabi, apa yang Allah Ta'ala simpan untuk Rasulullah lebih baik daripada apa yang ada bersama dengan kita ni. Kata Ummu Aiman, aku tak menangis kerana aku tahu, aku tak menangis, aku menangis bukan kerana aku tak tahu di sisi Allah Ta'ala lebih baik, tapi aku menangis kerana apa? Wahyu telah terputus daripada langit. Maknanya apa? Bila adanya Rasulullah, memang kita terasa sungguh Allah Ta'ala memberi inayah kepada kita. Gitu. Rasa. Sebab apa? Bila kita ada persoalan, kita tanya pada Rasulullah, Allah Ta'ala jawab. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Allah Ta'ala jawab. Tu dia. Jadi rasa kita kata apa? Hadir Allah Ta'ala dengan kita sentiasa. Jadi tak sama. Dengan wujudnya Rasulullah ketika masih hidup dengan ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan Ummu Aiman ni rasa hibah, rasa sedih bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bila dengar, depa pun menangis sekali. Betul? Tak sama nikmat ketika Rasulullah ada. Tak sama. Boleh faham ibu-ibu nak? Itu yang dirasai oleh mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama gitulah. Ibu-ibu, kadang-kadang bila kita duduk dengan tok guru kita kan, tok guru kita meninggal, orang soleh,
Memang terasa betul. Dia bila kita hadir dengan mereka tu, rasa mereka ingatkan kita tentang Allah Ta'ala. Kan? Itulah. Tengok mereka pun rasa tak tahu, tenang hati lah. Seronok lah tengok Tok Guru kita ni. Tapi bila kita dengar seorang meninggal, betul ya, rasa apa? Sedih betul lah kan. Tok Guru. Tok Guru Ustaz ada dah meninggal. Ada ramai dah meninggal. Yang tua-tua dah. Syekh Toha Hubeshi meninggal, Syekh Ahmad Toha Rayyan meninggal, Syekh Abdullah Rabi' meninggal, Syekh Adil Suru meninggal. Depa tu Tok Guru tu tak tahulah mengaji Nahu, mengaji bahasa Arab, tapi ingatkan pasal Allah Ta'ala tu lebih lagi daripada kalau kita mengaji bahasa Arab, hafal kalimat gitu lah kan ibu-ibu kan. Tapi dia punya tu gaya tu, ingatkan pasal Allah, ingatkan pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu kita bagi perasaan lah. Baik. Seterusnya hadis yang ke-8. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, wa an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu fi as-salah قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata dia tak kala bersangatan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada baginda dalam solat. Maksudnya dia berkata Rasulullah ni solat dah sampai, tapi Rasulullah dah tak larat, dah sakit dah. Nabi tak boleh jadi imam. Memang sakit sangat. Nabi kata suruh Abu Bakar jadi imam. Sakit macam mana Rasulullah jaga tak tahulah. Sebab apa? Demam sakit yang ada pada para nabi ni dua kali ganda daripada apa yang dirasa oleh manusia biasa. Itu dia. Dua kali ganda. Waktu tu ada seorang sahabat kata pada Nabi, wahai Rasulullah, innaka tu'aku ya Rasulullah, kau demam wahai Rasulullah, kau sakit wahai Rasulullah. Kata Nabi, innama u'aku kama yu'akur rajulan. Aku ni demam, aku ni sakit macam dua kali ganda orang, dua orang sakit. Dua orang demam, gabung dua bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tak tahulah ibu macam mana no. Kita kalau migraine tu kita tak tahu nak kata apa dah. Ni dua kali ganda rasa tu. Ibu-ibu rasa pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu kepada kekasih dia? Sebab apa ibu? Sebab kita nak tahu dunia ni sebenarnya makin banyak ujian, makin kita bersabar, makin tinggi pahala kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham ibu? Itu. Jadi setengah-setengah, bukan saya nak kata lah, bukan semua orang perempuan lah kan. Kan dulu ni ada orang perempuan, dia pun tak puas hati geng-geng apa? Sister and Islam, apa dia? Tak tahu Sister and Islam. Geng-geng dia lah. Geng perempuan feminis, golongan pejuang perbebasan wanita. Dia kata, saya tak puas hati lah. Perempuan ni macam-macam kesusahan dia hadapi. Dia nak kena mengandung, dia kena awak dia kena sakit macam tu. Tu dia. Jadi kita kena ni lah, kena apa? Kena bagi kebebasan pada mereka. Jangan duduk ni lah. Jangan duduk biar apa semua. Tak tahulah kita. Kesian perempuan ni teruk macam-macam kena. Lepas tu apa dipanggil dicipta dalam keadaan hina-dina apa semua. Sebab kami kena macam-macam teruk. Allah Ta'ala tak sayang kami lah orang perempuan ni. Lepas tu agama Islam pun duduk apa? Duduk semua tekan lelaki. Tak sebut pun orang perempuan. Hak yang kena teruk orang perempuan. Dia dengki lah. Dengki. Tapi tengok kan ibu-ibu kan kita sebut tadi kan.
Adakah Allah Ta'ala bagi musibah, bagi sakit tu tanda Allah Ta'ala benci kita? Tak. Adakah Allah Ta'ala bagi ujian tanda Allah Ta'ala benci kita? Tak. Kalau ujian tu tanda Allah Ta'ala benci, Nabi Muhammad ujian paling banyak lah dia dapat. Yalah. Siapa tak kena baling batu? Ada makcik Sal pergi mana-mana, ibu Sal ada orang baling batu. Ada. Itulah. Ha. Kena pukul, kena apa, kena hina, kena buat semua benda pada Rasulullah SAW macam-macam lah. Sakit pun 2 kali ganda. Ha, tu dia. Tak tahulah. Kan? Itu nak tunjuk apa? Sebenarnya makin ujian kita kena ingat ni Allah Ta'ala ni sayang kat kita ni. Ha, sebab tu dia bagi ujian. Kalau apa? Tak bagi ujian, happy lah. Macam kita lah. Kan anak-anak kita dia buat benda jahat. Kita sayang, kita buat macam mana? Marah dia, betul tak? Tibai dia. Ha, tu anak-anak kita. Tapi kalau kita tak sayang, mampu pergi lah. Hang nak pergi terjun mana ke, mampu pergi kat hang lah. Betul tak? Ustaz, Ya. kalau contohnya kan perempuan kalau bersalin tu, ya Allah, Ya. ya Tuhan. Betul? Itu pahala yang amat besar. Oh, pahala besar. Sebab tu kita panggil apa? Kalau betul-betul, ni Allah Akbar. Tidak. Oh. Betul-betul tu. Pahala besar. Jadi, Ya. kena banyak sabar. Banyak perempuan ni memang sangat-sangat mudah masuk syurga. Kalau Sangat-sangat kedua mudah orang masuk lelaki syurga. lah kalau sakit macam tu tak tahu. Tak tahan lah. Tak mau dah beranak lah. Ni boleh pula beranak 2, 3, 4 pula. 10 pun ada. 10 pun ada. Itulah. Ada kahwin pula. Ada Ha. yang kahwin. Kan? Itu orang panggil apa? Pengorbanan orang perempuan tu. Pengorbanan tu. Sebab tu apa? Kita dengan ibu kita tu, tapak syurga di tapak kaki depa. Tu. Bukan benda-benda apa? Benda-benda biasalah. No? Baik. Maka di sini bila Nabi kata suruh Sayyidina Abu Bakar pergi jadi imam, aku tak larat, tak boleh letih, memang teruk sangat sakit ni. Maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tu dia orang yang kuat teriak. Maksudnya bila sembahyang takkan orang dengar bacaan dia, dengar dia teriak aja. Subhanallah. Tu dia. Tu nak kata apa? Orang yang paling mulia, siapa dia Sayyidina Abu Bakar ni? Orang yang paling mulia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak jasa dan sumbangan dia kepada agama Islam. Kenapa kita boleh tahu dia orang paling mulia? Kan kita tengok di sini ni. Takut dia dengan Allah Ta'ala macam mana. Rasa hadir hati dia dengan Allah Ta'ala tu macam mana. Tu dia. Kita mayang tak ada apa asal lah. Tapi dia tangis. Kenapa? Kerana apa? Kerana rasa agung. Keagungan Rasul, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala dia sedang melakukan solat. Boleh? Wa an Ibrahim bin Abdul Rahman wallahu ta'ala alam. Kita berhenti pada hadis yang ke-9 ibu bunah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan puasa dah ke? Puasa dah ke? Belum. Puasa berapa bulan? 3 dah ni insya-Allah. Dah lagi. Puasa kita cuti lah saat hari hajat insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma